عليك الله يا ابن عبد الله. أحمد حبيبنا عليك السلام، صلى عليك الله يا ابن عبد الله. أحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ismi Nur Amali binti Muhammad Sukri, Metrik 055064. InsyaAllah saya akan menerangkan berkaitan dengan tajuk Mujahadah an-nafsu wa tazkiyatha. Ta'rif al-mujahadah adalah istifragu al-was'u fi mudafa'atul adwu, iaitu mencurahkan segala kemampuan untuk melawan musuh. Dan dia mujahadah ni terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama mujahadah al-adwu zahir, mujahadah al-syaitan, mujahadah an-nafsu. Mujahadah al-adwu zahir ni adalah mujahadah ataupun berjuang untuk melawan musuh yang jelas kelihatan, iaitu yang zahir, yang nampak. Dan mujahadah syaitan adalah mujahadah untuk melawan syaitan, iaitu berjuang untuk melawan syaitan. Dan mujahadah an-nafsu. Mujahadah an-nafsu di sini bermaksud mujahadah untuk melawan hawa nafsu kita. Mujahadah melawan nafsu. Itu mujahadah an-nafsu. Seperti mana dinukilkan di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, yang bermaksud dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan juga terdapat juga di dalam Al-Quran yang di dalam surah At-Taubah yang bermaksud dan berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Ia juga ayat di dalam surah Al-Taubah dengan Al-Hajj ni sesuai dengan topik, iaitu mujahadah kita. Dan terdapat juga dalam sabda Rasulullah yang bermaksud dalil daripada sabda Rasulullah, berjihadlah kalian melawan hawa nafsu kalian sebagaimana kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Dia mengatakan di sini dalam sabda Rasulullah ini, dia kata berjihadlah, iaitu lawanlah hawa nafsu kita, sebagaimana kita melawan musuh-musuh yang ada di depan kita. Okey. Dan mujahadah an-nafsu, mujahadah ini hukum untuk bermujahadah adalah fardu ain. Yang mana mujahadah melawan musuh, mujahadah untuk melawan syaitan dan mujahadah melawan hawa nafsu ini hukum dia adalah fardu ain. Okey, sambung kepada seterusnya, iaitu qabiliyatu sifatun nafsi li taghyir, iaitu sifat-sifat bawaan dapat diubah. Anna nafsu al-insaniyah qabilatu li taghyir sifatuha an-naqisah wa tabdilu 'adatiha al-mazmumah. Walaysa al-murad min mujahadah an-nafsu istisali sifatuha bal al-murad tas'iduha min sayyi ila husni wa tasiru 'ala al-muradillahi wa ibtigha'i mardatihi. Iaitu sifat-sifat bawaan sifat yang ada dalam diri kita yang kurang baik, sebenarnya sifat-sifat itu dapat diubah kepada sifat yang lebih baik dan sifat yang baik. Yang dimaksudkan dengan berjuang melawan hawa nafsu itu, al-muradu min mujahadah an-nafsu, yang dimaksudkan dengan berjuang melawan hawa nafsu itu bukanlah mencabut habis akarnya, tetapi mengangkatnya dari yang buruk menjadi yang baik dan mengarahkannya sesuai dengan kehendak Allah. Iaitu yang dimaksudkan dengan jihad melawan hawa nafsu itu bukannya kita berjuang melawan hawa nafsu dengan sekaligus kita ubah benda tu secara drastik. Itu tak boleh. Kita perlu mengubah perlahan-lahan sifat-sifat itu sedikit demi sedikit. Fasifatul ghadab mazmumatu hina yaghdabu al-mar'u li nafsihi, amma ghadab Allah Ta'ala fa indahu yasbihu al-ghadab mamduhan. Contohnya seperti sifat marah. Kalau kita marah kepada diri kita sendiri, dia dipanggil marah itu adalah marah yang tercela. Tetapi sebaliknya, apabila kita marah kerana Allah Ta'ala, kita marah
kerana Allah, maka sifat marah itu akan menjadi sifat yang terpuji. Sifatul kufra fahiya mazmumatu hina yatakabbar al-muslim ala ikhwatihi al-muslimin. Hina amma hina yatakabbur ala al-mutakabbirin al-kafirin. Hadhihi sifat mahmudah li'annaha fi sabilillah wa yamni hudud syar'ah. Iaitu begitu juga dengan sifat takabur. Takabur ataupun sifat sombong, dia adalah sifat dia dikira sebagai sifat yang tercela, mazmumah, apabila dia sombong kepada orang muslim, sesama muslim. Apabila dia sombong dengan orang sesama muslim, tetapi apabila dia sombong kepada orang-orang kafir, dan itu dia dipanggil dengan sifat yang terpuji. Kerana apabila dia sombong kepada orang kafir ini, dia dipanggil sebagai sifat yang terpuji. Kerana sombong kepada orang kafir itu dikira sebagai mujahadah fi sabilillah, mujahadah di atas jalan Allah. Sambung kepada tariqah al-mujahadah. Tariqah al-mujahadah ataupun metod mujahadah ataupun cara mujahadah. Wa awwal marhalatu fil mujahadah adamu radiyal mar'u an nafsihi wa imanahu biwasfiha allazi akhbaru anhu khaliquha wa mubdi'aha. Iaitu metod mujahadah. Metod mujahadah yang mana pada fasa awal dalam mujahadah adalah dengan seseorang itu tidak rela terhadap nafsunya sendiri, dan ia yakin bahawa sifat jiwa adalah sifat yang ada dalam surah Yusuf yang bermaksud sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Yang mana dia pada awalnya sifat mujahadah ini pada awalnya adalah dia sebenarnya tidak rela, ataupun seorang itu tidak rela untuk mujahadah disebabkan nafsunya. Jadi terdapat di dalam surah Yusuf, dia kata sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Dan wa'allamahu anna nafsu akbar qadi'u anna Allah ta'ala kama annahum a'zamu ma wasilu ilaihi, wa zalika anna nafsu hinama takuna ammaratu bis-su' la tatalazzaza illa bil ma'asi wal mukhalafat, walakin ba'da al-mujahadah tazkiyatuha tasbihu radiyah mardiyah la tasiru illa bi ta'at wal muwafiqat wal istinasi billahi ta'ala. Adapun dia harus tahu, seseorang itu tahu bahawa nafsu itu mendorong kepada kecelakaan, ataupun mendorong nafsu itu adalah pendorong utama yang menyebabkan dia tergolong ataupun termasuk dalam sifat-sifat ataupun perkara yang tercela. Okey, masuk kepada as-sabilul mujahadah an-nafsu wa tazkiyatuha. Cara untuk bermujahadah melawan nafsu dan cara untuk mensucikannya atau merawatnya. Ma yajibu ala muslim al-qiyamu bihi li tahzibun nafsu wa ib'adiha ani zunubi wal ma'asi huwa jihadun nafsi, wa yuqassiru bi jihadun nafsi an yabzilu al-mar'u al-was'u wat taqatu fi shatta al-umuri wal ahwali allati takhassu biha an-nafsu al-bashariyah hatta yastati'u ib'adaha anil ma'asi wa zunub wa tahfizuha ala sabri wal mudawati ala ta'at. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang muslim itu dengan dia mendisiplinkan diri dia dengan menjauhkan diri dia daripada dosa-dosa dan menjauhkan diri daripada dosa itu adalah jihad jiwa. Dan jihad jiwa ataupun jihad jiwa ini bertujuan jihad melawan nafsu ini bertujuan untuk bertujuan untuk seseorang itu berusaha dan bertenaga dalam melakukan semua perkara dalam keadaan yang dalam semua perkara dan keadaan yang berkaitan dengan jiwa manusia, sehingga seseorang itu mampu bertahan, sehingga seseorang itu membawa kepada
dia menjauhkan diri daripada maksiat ataupun dosa. Dan dengan menjauhkan diri daripada dosa, dan sekaligus dia memotivasikan dirinya untuk bersabar dan bertahan untuk berada di dalam jalan untuk patuh kepada suruhan Allah, dan menanggung beban dan kesulitan psikologi. Dia kata seseorang itu dia perlu untuk mendisiplinkan diri dia untuk bertahan daripada melakukan maksiat ataupun melakukan perkara yang tercela, dengan dia bertahan dan dalam masa dia ikut ataupun buat apa yang disuruh oleh Allah, dengan keadaan dia perlu bersabar dan sentiasa bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Adapun di antara min ahamu tawqi mujahadah an-nafsu, daripada kepentingan untuk jalan daripada kepentingan untuk melawan diri ataupun mujahadah, ada dua, iaitu antara kaedah yang paling utama dalam berjihad ni, dia ada dua, iaitu jihad an-nafsu bi talabul ilmu dan jihad al-amal. Jihad dengan menuntut ilmu dan jihad dengan bekerja. Fayujahidu al-amdu nafsihi lil ba'di anil ma'asi bil insyighali bi talabil ilmu bi syai'in anwa'ihi. Dan ada berjihad seseorang hamba itu dengan dirinya adalah dia dengan menjauhkan diri daripada perkara maksiat dan menyibukkan diri dia dengan menuntut ilmu, mencari berbagai jenis ilmu seperti ilmu agama, bukan ilmu agama saja, tapi ilmu seperti ilmu pada kifayah, ilmu sains juga dituntut sebenarnya. Dan kedua adalah jihad bil amal, jihad dengan bekerja. Yubsilu al-muslim jihadahu fi tahsilu al-ghayah allati wujidu li ajaliha wa hiya al-ibadah, wa kullama adda al-muslim ahaqqa Allah alayhi min al-ibadah wal amal alaiha bi ahwaliha wa anwa'iha zada ta'allaqa billah. Yang kedua adalah jihad dengan bekerja. Seorang muslim itu yang menghabiskan usaha dia untuk mencapai tujuan yang dia inginkan dan yang ia diinginkan atau yang dia temui, iaitu ibadah. Yang dimaksudkan dengan jihad jihad dengan bekerja di sini adalah jihad dengan melaksanakan ibadah. Dengan berkat dia melaksanakan ibadah itu, dia itu dengan menyibukkan diri dengan melakukan kerja ibadah, itu adalah cara yang terbaik untuk dia, seseorang yang ingin bermujahid untuk mendekatkan diri dia dengan Allah, dan ia menjauhkan diri dia sekaligus apabila dia mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sedikit sebanyak dapat menjauhkan diri dia daripada melakukan kejahatan ataupun perkara-perkara maksiat yang lain. Okay, masuk kepada tahzibun nafsu bi'ib'adi was asyaitan anha, iaitu memurnikan jiwa dengan menjauhkan diri dengan bisikan syaitan. Yang mana seseorang yang ingin bermujahadah itu, dia perlu untuk berusaha dengan sendirinya untuk menjauhkan diri dengan bisikan-bisikan syaitan, yang mana dengan bisikan syaitan itulah yang dapat menghalang seseorang itu untuk mendekatkan diri dia dengan Allah. Dan antara cara-cara ataupun pemikiran yang boleh digunakan bagi menghalang ataupun mengelak daripada bisikan syaitan ini adalah, yang pertama, yang bagi ala muslim an yuhadzibu nafsi alal ba'di an jami'i ma yulqihi syaitan fi sadrihi min al-waswas wa nafsahu wara'u zahrihi wa adamu mujarahu nafsihi fi tafakkur fiha, iaitu
seorang Islam yang ingin bermujahadah itu perlu untuk mendisiplinkan diri dia dengan menjauhkan diri dia dengan semua bisikan yang dilemparkan oleh iblis ke dalam dadanya, dan membuang bisikan-bisikan itu ke belakang dan tidak menghiraukan bisikan itu. Walaupun ia susah, tetapi itu adalah salah satu cara untuk kita menjauhkan diri daripada bisikan syaitan. Kedua adalah yasta'izu billah min waswasatus syaitan wa min syarri nafsihi an talja'u ila tilkal waswas wa tusaddiqu biha wa an ya'izuhu Allah min syaitanir rajim wa min syarrihi. Yang kedua adalah untuk meminta pertolongan kepada Tuhan dari bisikan syaitan. Kita boleh meminta pertolongan daripada Allah untuk dijauhkan daripada bisikan-bisikan syaitan ini dan dari kejahatan diri sendiri, untuk menggunakan bisikan itu dan memberi mereka sedekah, dan bahawa Tuhan yang maha melindungi hamba-Nya dari syaitan yang terkutuk dan kejahatan. Kita boleh memohon pertolongan daripada Allah untuk Allah jauhkan diri seseorang yang ingin bermujahadah itu daripada bisikan-bisikan syaitan yang dapat menghalang seseorang itu untuk bermujahadah mendekatkan diri dia kepada Allah. Yang ketiga adalah alla ya'tamidu illa muraji'atu nafsihi fi ma aradahu alaihi syaitani walau hatta liyubarahunna aqsu ma asarahu fi nafsihi. Yang ketiga adalah dia tidak boleh untuk meninjau dirinya sendiri dengan apa-apa yang disampaikan oleh iblis kepadanya. Walaupun walaupun untuk dia membuktikan kebaikan dari apa yang diperlukan oleh iblis. Ketiga adalah seseorang yang ingin bermujahadah itu, dia tidak boleh untuk menilai diri dia sendiri. Maksud sini seorang tu dia tak boleh untuk menilai diri dia sendiri, kerana bila dia menilai diri sendiri, di situ adanya bisikan syaitan yang boleh mengganggu dalam pemikiran kita, yang boleh mengganggu kita, dan sekaligus bisikan syaitan itu yang dapat menghalang ataupun dapat memutuskan kita daripada bermujahadah mendekatkan diri jadi kepada Allah. Okey. Yang keempat, yashghalu nafsihi al-muslim bima bitarhatu iblisi fi nafsihi bi tasbitu haqa'iq al-iman al-mu'ayyinah ala al-waqi'i al-mahsus amma huwa ghairu mahsus fayadallilu ala haqiqa khalaqa li-khalqi bin-nazar fa innal qawlu azimu khalqullah ويمعن في المعجزات الخالدة التي جاء بها الأنبياء والرسول. Yang keempat adalah seorang itu yang menyibukkan diri dia dengan apa yang ditempatkan oleh syaitan dalam diri dia. Dia sibukkan diri dia dengan apa yang syaitan tempatkan bagi diri dia, iaitu bagi diri orang yang ingin bermujahadah itu, yang mana dengan mengesahkan dia menempatkan diri dia dengan mengesahkan kebenaran iman seseorang yang bermujahadah itu, yang menjadi saksi realiti yang nyata dari apa yang tidak dapat dilihat, dan sehingga dia menunjukkan kepada realiti penciptaan daripada ciptaan yang melihat alam semesta dan kebesaran ciptaan Tuhan untuk dia, dan terlibat dalam mukjizat yang kekal yang dibawa oleh para nabi.